Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang salah satu sistem kehidupan dalam Islam, iaitu dari sudut ekonomi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Nurmati Sada binti Rosli. Saya Naini Marini binti Mazlan. Dan saya Nur Alia binti Osman. Okey, sebelum saya menerangkan tentang ekonomi dengan lebih mendalam, saya akan terangkan mengenai definisi ekonomi terlebih dahulu. Ekonomi Islam merupakan satu ilmu yang mempelajari ilmu ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan syariat Islam. Ia juga didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam buku Iman dan buku Islam. Menurut Rabi tahun 2016. Sistem ekonomi Islam ialah satu sistem ekonomi yang menggunakan sumber-sumber alam ciptaan Allah dengan cara yang cekap dan adil berlandaskan hukum-hukum syarak. Dan inilah yang membezakan sistem ekonomi Islam dengan ekonomi lain, kerana sistem ekonomi Islam ini ia berlandaskan hukum-hukum syarak yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Okey, terdapat beberapa dasar sistem ekonomi Islam. Yang pertama ialah individu mempunyai kebebasan penuh untuk memberi pendapat atau membuat keputusan yang tidaknya dipikirkan perlu asalkan jangan melencong daripada rangka syariat Islam untuk mencapai kesejahteraan sosial yang optimum dan mengelakkan kemungkinan huru-hara dalam masyarakat. Okey, sebagai contoh, sumber ekonomi seperti tanah. Individu mempunyai hak terhadap tanah tersebut sama ada ia ingin menggunakannya untuk apa, sebagai meneruskan ekonomi lah. Tetapi janganlah menggunakan tanah itu untuk membina kelab malam dan sebagainya, kerana ia bertentangan dengan agama Islam. Yang kedua ialah Islam mengiktiraf hak milik individu dalam soal harta selagi tidak memudaratkan kepentingan awam. Di sini kita tahu semua soalan tentang Allah ini milik Allah. Tetapi Islam juga mengiktiraf hak milik individu itu dalam soal harta selagi dia menggunakannya berlandaskan syariat Islam. Okey, yang ketiga ialah Islam mengiktiraf bahawa setiap ahli ekonomi mempunyai perbezaan potensi yang bermaksud memberi peluang yang luas untuk seorang itu mengoptimalkan ataupun mengembangkan lagi kekayaannya. Namun perkara itu perlu disokong oleh satu set peraturan untuk mengelakkan kemungkinan penurunan kekayaan dalam seseorang ataupun pula usahawan sehingga mengabaikan kepentingan awam. Okey, bagi contoh, ahli ekonomi itu boleh untuk mengembangkan kekayaannya, tapi janganlah hanya sekelompok ahli tersebut. Maksudnya kekayaan itu perlu dialihkan dan disebar luas. Okey. Yang keempat ialah agama Islam menghalang kemungkinan penurunan kekayaan dalam kumpulan orang kecil dan mengesyorkan kekayaan dialihkan kepada semua lapisan masyarakat melalui mekanisme yang telah diatur oleh syariah seperti zakat. Okey. Yang kelima ialah Islam melarang penimbunan kekayaan berlebihan yang boleh menghancurkan struktur ekonomi masyarakat. Untuk mengelakkan kemungkinan kemunculan amalan menyerok harta, wang dan sebagainya, Islam memberi sekatan yang kuat kepada orang yang bersalah. Dan akhir sekali adalah Islam tidak bertolak ansur dengan apa-apa sebarang amalan bertolak dalam kehidupan orang ramai lah, seperti penjualan arak, perjudian, dan juga pornografi dan sebagainya. Kerana kita pun sudah tahu aktiviti ini sangat bertentangan dengan Islam lah. Okey, seterusnya saya akan terangkan mengenai ciri-ciri sistem ekonomi Islam untuk membezakan dia dengan ekonomi lain. Okey, yang pertama dari segi pemilikan sumber ekonomi. Kita semua tahu sumber ekonomi ada 4. Yang pertama ialah buruh, tanah, modal dan juga usahawan. Okey, sumber ekonomi ini bebas dimiliki dan digunakan oleh pihak individu dan juga swasta seperti syarikat-syarikat swasta lah untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang kedua, individu hanya dapat memegang amanah ke atas sumber ekonomi ciptaan Allah. Okey, jadi kita semua tahu lah apa sahaja yang ada di bumi ini sebenarnya milik Allah. Tapi individu masih ada mempunyai hak lah pemegang amanah ke atas sumber ekonomi tersebut. Dan kerajaan juga memiliki sebagai sumber ekonomi untuk mengeluarkan barang awam. Sumber ekonomi macam modal dan mengeluarkan barang awam yang di mana kerajaan memiliki itu macam barang awam seperti barang keperluan, seperti gula apa semua yang rakyat perlukan. Okey. Yang kedua adalah keputusan tentang peruntukan 4 sumber ekonomi tadi. Ia bergantung pada mekanisme harga, iaitu kuasa permintaan dan penawaran di pasaran. Dalam ekonomi, permintaan dan penawaran ini sangat penting. Ia perlu seimbang kerana sekiranya permintaan melebihi penawaran, ia akan menyebabkan harga barang menjadi naik. Dan sekiranya penawaran melebihi permintaan, ia akan menyebabkan kualiti barang itu tak okey. Sebenarnya individu dan pihak swasta bebas memilih barang dan perkhidmatan yang akan dikeluarkan serta cara barang tersebut dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan hukum Islam. Okey, sekiranya kita bercakap pasal perniagaan, sudah tentu kita inginkan keuntungan. Tetapi dalam Islam boleh mendapatkan keuntungan, tetapi jangan menggunakan macam penipuan dan sebagainya.
Dan sekali kerajaan akan memperuntukkan sebagian sumber ekonomi untuk mengeluarkan barang awam. Okey. Yang ketiga ialah motif ekonomi atau insentif. Tujuan pengeluaran barang dan perkhidmatan adalah untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat serta memaksimumkan keuntungan berlandaskan hukum syarak. Kalau sistem ekonomi Islami, kita perlu memaksimumkan keuntungan dan kita juga perlu memastikan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Jangan inginkan keuntungan semata-mata. Yang kedua adalah matlamat sistem ekonomi Islam adalah untuk mencapai al-falah, iaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan akhir sekali pihak swasta akan membayar zakat perniagaan bagi membantu golongan miskin mengikut hukum Islam. Okey, akhir sekali lah persaingan yang sihat dibenarkan. Individu dan pihak swasta bebas bersaing untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan bagi mendapatkan keuntungan maksimum mengikut hukum Islam. Seperti janganlah menggunakan penipuan seperti riba dan sebagainya. Okey, di sini bagi tahu ahli dalam ekonomi dilarang melakukan kegiatan yang diharamkan oleh Islam seperti penindasan, makan riba dan sorotan. Dan golongan kaya akan membantu golongan miskin mengikut hukum Islam melalui zakat. Okey. Baiklah, terima kasih Nili. Saya adalah saya akan meneruskan tentang prinsip umum sistem ekonomi Islam. Yang pertama ialah larangan masyid. Apa itu? Iaitu tidak membolehkan perjudian berlaku dalam kehidupan ekonomi. Dan sebagaimana yang kita ketahui, perjudian ini adalah sangat bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua ialah larangan haram, iaitu penipuan. Tidak mengizinkan urusan jual beli dan seumpamanya yang bersifat menipu orang lain. Sebagai contoh, berlakunya penipuan harga yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli. Okey, yang ketiga pula ialah larangan perkara haram, iaitu tidak membolehkan adanya barang yang didapatkan dengan cara tidak baik atau urusan jual beli barang yang dilarang dalam Islam. Sebagai contoh, iaitu seperti perdagangan manusia, iaitu pelacuran. Okey, yang keempat pula ialah larangan zalim, iaitu larangan terhadap segala-galanya yang bersifat merugikan orang lain. Kebiasaannya ia berlaku apabila berlakunya urusan ekonomi di antara golongan kaya dan juga golongan miskin dan berlakunya penindasan terhadap golongan miskin. Okey, yang kelima pula ialah larangan ihtikar, iaitu tidak boleh adanya berlaku penimbunan barang yang merugikan pihak lain dan hanya menguntungkan penyimpan. Dan yang terakhir ialah larangan riba, iaitu tiada dana tambahan dibenarkan untuk urusan jual beli, melainkan orang yang memberi wang tambahan itu ikhlas. Maksudnya dia tahu bahawa dia beri wang tambahan kepada pihak lagi satu. Okey, terima kasih Ahli Mata Sadia. Okey, seterusnya saya akan terangkan mengenai contoh yang ada dalam ekonomi Islam. Yang pertama ialah zakat. Kita sedia maklum bahawa zakat merupakan rukun Islam yang keempat, iaitu membayar zakat, iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Saya akan terangkan mengenai zakat fitrah dan zakat harta dengan lebih mendalam sebentar lagi. Okey, kita bersama tentang dalil kewajiban zakat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazamin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Sadaqahul azim, yang bermaksud ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk, dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka, dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah At-Taubah ayat 103. Ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, itulah yang mewajibkan zakat. Okey, seterusnya Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakat wa atiur rasul la'allakum turhamun. Yang bermaksud, dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta keluarkanlah zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56. Okey. Apa itu zakat? Dari segi pengertian, dari segi bahasa, zakat dari segi bahasa berarti bersih dan suci. Pengertian bersih dan suci dalam istilah zakat ialah membersihkan harta dan membersihkan diri orang kaya daripada bersifat kedekut dan bakil. Dalam arti lain, ialah membersihkan diri daripada sifat dengki dan dendam terhadap orang kaya. Zakat ini dia memberi kelebihan kepada dua-dua pihak, sama ada golongan yang kaya dan golongan yang kurang berkemampuan. Kerana golongan kaya boleh membersihkan diri dari sifat kedekut, dan golongan yang kurang berkemampuan boleh membersihkan diri dari perasaan iri hati terhadap orang kaya. Okey, dari sudut syarat pula, zakat dari segi syarat pula ialah mengeluarkan sebagai harta tertentu untuk diberikan kepada asnaf-asnaf yang berhak menerimanya
setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarat. Okey, jenis zakat yang dua. Yang pertama zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Okey, itu zakat diri yang diperdukan ke atas setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Okey, di sini bermaksud hanya golongan yang berkemampuan lah diwajibkan memerlukan zakat. Okey, syarat wajib yang pertama, individu yang mempunyai lebihan makanan atau hartanya dari keperluan kandungannya pada malam dan pagi hari raya. Okey, sekiranya mereka punya lebihan makanan dan harta, maka mereka wajib untuk zakat. Yang kedua adalah anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan dan hidup sebelum terbenam matahari. Yang ketiga, memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan dan berkekalan Islamnya. Dan akhir sekali, seorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadan. Okey, so terusnya adalah zakat harta. Zakat harta ada banyak, tapi saya hanya akan terangkan 3 jenis zakat harta lah. Yang pertama adalah zakat pendapatan. Okey, apa itu pendapatan? Pendapatan ialah semua jenis upah, imbuhan, bayaran atau hasil yang diperoleh daripada kerja atau usaha yang dilakukan sama ada secara tetap ataupun secara sekali-sekala. Okay. Yang kedua adalah zakat perniagaan, ialah zakat yang wajib dikeluarkan hasil daripada harta perniagaan sama ada berasaskan pembuatan, pengembangan, perikanan, perkhidmatan atau sebagainya dengan tujuan untuk diperniagakan. Dan akhir sekali adalah zakat KWSP. Okey, KWSP adalah wang daripada pendapatan seseorang hasil daripada pekerjaannya yang disimpan dalam satu akaun simpanan pekerja kerana ia bertakluk di bawah akta KWSP. KWSP dikenakan zakat kerana konsepnya sama seperti wang simpanan. Cuma perbezaannya simpanan KWSP tidak boleh dikeluarkan sewenang-wenangnya seperti di akaun simpanan biasa. Okey, kenapa kita harus bayar zakat? Kerana dia ada hikmah lah. Yang pertama adalah mengurangkan perasaan iri hati di kalangan yang kurang bernasib baik. Kerana kita seperti mana golongan yang kurang berkemampuan sudah tentu akan berasa dengkilah dengan kehidupan orang kaya. Jadi bila orang kaya itu turut membantu mereka, jadi ia akan mengurangkan sedikit sebanyak perasaan iri hati dalam golongan orang yang kurang berkemampuan. Yang kedua, yang melahirkan rasa tenang dan tenteram dalam hati dan jiwa membayar zakat. Yang ketiga, mewujudkan sifat bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan oleh Allah di kalangan golongan yang berada pada ada setengah golongan yang berada pada diri itu mempunyai kekayaan, mereka akan boleh berasa sombong lah, tapi sekiranya mereka membantu golongan miskin, jadi mereka secara langsung akan mengetahui kehidupan golongan yang kurang berkemampuan ini sangatlah tidak bernasib baik berbanding dengan mereka. Jadi hal ini akan menimbulkan rasa kesyukuran lah dalam diri mereka. Dan akhir sekali, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Allah SWT di samping hubungan antara manusia dengan manusia. Okey, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Allah ni sudah tentulah bila kita membayar zakat kita akan dapat pahala kan. Dan hubungan antara manusia dengan manusia ni bermaksud hubungan antara golongan kaya dan golongan miskin. Kerana golongan kaya sudah pun membantu golongan miskin. Sekian saja daripada saya. Okey, baiklah. Terima kasih Nelly. Dan seterusnya kita pergi kepada contoh yang kedua, iaitu jizyah. Apa itu jizyah? Okey, jizyah ialah cukai perlindungan yang dikenakan terhadap golongan bukan Islam, iaitu kafir zimmi, sebagai balasan kepada jaminan perlindungan daripada negara Islam ke atas nyawa, harta dan amalan agama mereka. Okey, jenis jizyah ni ada dua. Yang pertama, sul al-jizyah, iaitu cukai perlindungan, dan yang kedua ialah jizyah al-khumus, iaitu cukai diri. Dan kadar jizyah ni dia berbeza-beza mengikut perjanjian yang dipersetujui lah, dan bergantung kepada kemampuan. Contohnya, semasa zaman Khulafa' ar-Rasyidin dulu, kadar tahunan jizyah ni dia adalah 48 dirham untuk golongan kaya, manakala 28 dirham untuk golongan pertengahan sederhana, dan 12 dirham untuk golongan miskin yang mampu menyara hidup mereka. Dan di sini kita nampaklah pelaksanaan jizyah ni bukan disamarata, maksudnya bukan di golongan kaya, golongan miskin bayar dengan kadar yang sama rata, tetapi berbeza mengikut kemampuan mereka. Okey, seterusnya ialah cukai jizyah ni dia dibayar sama ada dalam bentuk mata wang atau harta benda yang bernilai. Okay, contohnya ternakan, hasil pertanian dan juga lain-lain. Dan terdapat juga golongan yang dikecualikan daripada membayar jizyah ni. Nah, yang pertama ialah orang perempuan. Yang kedua ialah kanak-kanak, orang tua, fakir miskin, golongan cacat dan lemah, hamba dan juga golongan sakit berpanjangan. Okey, kewajipan membayar jizyah ni dia akan gugur dengan sendirinya jika seseorang itu memeluk Islam atau kerajaan Islam ni gagal untuk beri jaminan
keselamatan kepada orang kafir sini ni. Jadi di sini mereka dah tak payah dan tak perlu bayar jizyah tersebut. Okey, dan syarat-syarat jizyah tadi ialah sihat dari segi fizikal dan mental, lelaki, balik, berkemampuan, sihat dan juga merdeka. Itu bukan hamba lah. Dan okey, tujuan pelaksanaan jizyah ni adalah dia adalah gantian. Dia sebenarnya simbol sebagai gantian bagi usaha daripada adalah pihak Islam ni, orang Islam, untuk melindungi mereka iaitu kafir sini yang duduk dalam negara Islam. Contoh sebagai contoh kita Malaysia. Terdapat pelbagai kaum dan agama yang duduk di negara kita. Okey, dulu mereka bebasan beragama kepada kafir sini dan dikecualikan daripada bertugas dalam tentera. Daripada sini, kita dapat lihat bila kita beri kebebasan kepada mereka, dia sebagai simbol perdamaian antara kita dan juga pihak kafir sini tu. Jadi tidak akan berlakunya lah seperti peperangan, ketidakpuashatisan dan lain-lain. Okey, ini adalah contoh dalil yang mewajibkan pelaksanaan jizyah. Okey, daripada surah At-Taubah ayat 29 yang bermaksud, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar iaitu agama Allah, iaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nampak tak? Daripada dalil tersebut kita dapat lihat bagaimana Allah ayat Quran dalam Al-Quran menekankan pelaksanaan jizyah ni untuk kesejahteraan kita bersama. Okey, seterusnya ialah Al-Haraj. Okey, apa itu Al-Haraj? Al-Haraj ni dia adalah sama seperti jizyah tapi dalam bentuk yang lain. Okey, Al-Haraj ni dia cukai, sama je dengan jizyah, dia cukai, tetapi cukai yang dikenakan terhadap pemilik tanah yang ditakluki oleh tentera Islam. Sedikit berbezalah dengan jizyah. Okey, tetapi masih dalam konteks yang sama iaitu cukai. Okey, jenis tanah yang dikenakan cukai haraj iaitu tanah perolehan perang, jenis-jenis tanah yang ditentukan penggunaannya oleh pemerintah. Okey, dua cara penghutan haraj iaitu haraj mukasamah dan juga haraj wazifah atau masahah. Okey, haraj mukasamah ini adalah berdasarkan hasil pertanian yang diperolehi dan dia dibuat selepas pengeluaran semusim. Tapi dia berlainan pula dengan haraj wazifah ni, iaitu berdasarkan keluasan tanah dan jenis tanaman tersebut, dan dia ni dibuat pada akhir tahun sahaja. Okey, ni adalah perkataan dalam dalil Al-Quran. Ada perkataan Al-Haraj dia disebut dalam dalil Al-Quran ni yang membawa maksud upah. Okey, sebagai contoh dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, am tas'aluhu harjan fa haraju rabbika khair wa huwa khairur raziqin. Nampak tak? Di sini kita dapat perkataan haraj. Haraj ni adalah bermaksud upah. Jadi di sini dalam Al-Quran sendiri pun ada mengatakan tentang haraj yang bermaksud adakah engkau meminta upah kepada mereka, maka upah Tuhanmu lebih baik dan dia sebaik-baiknya memberi rezeki, iaitu surah Al-Mu'minun ayat 72. Hasil penghutan haraj ni dia diletakkan di bawah Baitul Mal, dan antara syarat-syarat tanah yang dikenakan haraj ni, yang pertama, pemilik tanah penduduk sini sahaja. Maksudnya penduduk kafir sini sahajalah. Dan yang kedua, tanah kediaman yang dijadikan kawasan kediaman, tanah kafir sini kita sebut. Dan yang ketiga, tanah haraj yang disewa atau dipajak, tapi dia bukan dikenakan ke atas penyewa, tetapi dia dikenakan ke atas pemilik tanah tersebut. Di sini penyewa tidak dikenakan apa-apa lah. Dan haraj ni dia akan berlaku di pengecualian, maksudnya orang tersebut tidak perlu membayar jika hasil pertanian hasil pertanian dia musnah disebabkan bencana alam. Tapi kalau dia musnah disebabkan kecualian sendiri ataupun yang lain tu, dia masih perlu membayar. Okey, antara faktor-faktor menentukan kadar haraj iaitu lokasi kawasan, kualiti tanah, penggunaan alat siraman dan kualiti benih tanaman. Dan saya dapat nyatakan bahawa hikmah pelaksanaan haraj ni dia lebih kurang sama dengan yang cukai yang lagi satu tadi, iaitu jizyah. Iaitu dia sebagai simbol perdamaian antara kafir sini dan juga orang Islam.
Okey, sekian ini saja daripada saya. Terima kasih Sadia atas kemenangan tadi. Baiklah, seterusnya Al-Ushur. Apa itu ushur? Ushur merupakan kutipan cukai sebanyak 1/10 atau 10% daripada pedagang-pedagang atau pelabur bukan muslim yang datang ke negara Islam untuk tujuan perniagaan. Okey, jadi kutipan ini digunakan asas ekonomi untuk menampung rakyat dalam negara Islam. Okey, sasaran ushur ini adalah kepada siapa? Kepada golongan-golongan yang mengimport barang seperti cukai import, zakat, syarat bayaran tambahan akad zimmi ketika ingin bergabung dengan daulat khilafah, dan ianya dapat digunakan khas kepada pedagang-pedagang luar negara yang bukan Islam yang berlabuh ataupun berdagang ke negara kita. Okey, seterusnya ushur ni sebenarnya bermula sejak zaman Khalifah Umar Al-Khattab, kerana ushur adalah sebagai balasan kepada pelabur atau pedagang bukan muslim. Sebab apa? Kerana orang negara berkedudukan dahulu yang mengenakan cukai tambahan kepada kita orang pelabur atau pedagang Islam yang ingin berdagang ke negara mereka. Jadi sebagai balasan untuk mencapai keadilan, Khalifah Umar Al-Khattab juga mengenakan cukai kepada orang atau pedagang-pedagang bukan Islam yang datang ke negara Islam. Jadi namun, jika orang negara bukan Islam itu menghentikan cukai kepada pedagang Islam, maka Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab juga akan menghentikan cukai kepada pedagang bukan Islam, kerana adil kan, itu yang kita mahu. Okey, namun terdapat isu ekonomi yang berlaku sekarang, iaitu yang bercanggah dengan ekonomi Islam, iaitu pertambahan cukai GST ataupun SST. Kerana ianya pernah berlaku isu, kerana ianya membebankan rakyat dan hanya menguntungkan beberapa pihak sahaja. Jadi itu kita tak maulah, kerana ianya akan merugikan beberapa pihak, malah menguntungkan beberapa pihak lain. Dia tak mahu itu. Itu bukan dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam memberi keuntungan kepada kedua pihak. Okey. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kamu memakan harta milik sebahagian daripadamu dengan cara-cara yang batil. Jadi cara itu, sebab cara itu kita tak tahu GST atau SST itu tujuannya ke mana. Memanglah ke ekonomi negara, tapi kita tak tahu. Okey, seterusnya Al-Fa'il. Okey, apa itu Al-Fa'il? Fa'il dari segi bahasa, naungan, kumpulan dan kembali. Malah dari segi istilah pula, harta yang didapati oleh orang yang bukan muslim tanpa peperangan. Itu secara sukarela daripada mereka. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat 6, iaitu yang maksud dari dan harta rampasan fa'il dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasulnya terhadap siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Okey, seterusnya, maka daripada berdasarkan firman Allah tadi dalam surah Al-Hajj ayat 6, harta fa'il ini diberikan oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW, dan baginda berhak untuk memberikan sebahagian harta tersebut kepada siapa sahaja, dan baginda membelanjakan wang tersebut sebagai nafkah, dan ini disebut oleh para sahabat yang mengatakan bahawa baginda menggunakan wang cukai fa'il ini kepada, atau harta fa'il ini kepada keluarga ini sebagai nafkah selama setahun, dan seterusnya setengah cukai yang lain digunakan untuk keperluan peperangan dan alat-alatan yang diperlukan dalam negara Islam. Dan ianya usaha ini diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar dan Umar Al-Khattab. Namun setelah pemerintahan Rasulullah SAW, harta fa'il itu diurus oleh Baitul Mal dan Ketua Negara yang menjaga bahan kewangan untuk simpan dan diberikan kepada golongan-golongan yang memerlukan seperti ibu tunggal, fakir miskin dan juga anak yatim, bagi menjaga kemaslahatan rakyat Islam dan pemimpin di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Okey, seterusnya yang terakhir sekali, Al-Ghanimah. Apa itu ghanimah? Ghanimah ini sedikit sama dengan Al-Fa'il, tetapi yang berbezanya ghanimah ini adalah harta rampasan, cukai harta rampasan perang daripada musuh orang bukan Islam. Contohnya ini hasil daripada peperangan Jadi ghanimah ini adalah harta rampasan perang. Harta tersebut merupakan hasil kemenangan orang Islam ataupun tentera Islam dalam satu peperangan, dan pembahagian harta tersebut tidaklah sebenarnya diberikan kepada beberapa golongan sahaja, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud
mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembahagian harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbagilah hubungan di antara sesamamu, dan bertahanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Dan soalan 4 ayat 1, dan sesungguhnya waliman itu merupakan syarat khusus yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus sebagai umat Islam harus taat kepada Nabi dan Allah, kerana pembahagian harta waliman ini juga menyokong sumber pendapatan negara Islam yang memerlukannya. Okey, sudah seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal, yang bermaksud, dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, iaitu pada hari bertemunya dua pasukan, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Okey. Jadi dari firman Allah SWT tadi, pembahagian harta ghanimah ini 1/5 daripadanya adalah kepada Allah dan Rasulnya, itu untuk menjaga kemaslahatan umat muslimin, umat Islam. Dan seterusnya kerabat Rasulullah, anak-anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. Orang ibnu sabil adalah orang yang berlantar, yang dihalau daripada rumah mereka sendiri dan sebagainya. Yang berlantar lah yang diusir. Jadi 4/5 daripadanya itu adalah untuk keperluan negara Islam lah, contohnya keperluan perang ataupun perubatan yang berkenaan negara Islam, untuk menjaga ekonomi negara Islam. Jadi rumusan daripada pembentangan ini, kesimpulannya semua sumber kewangan dan diperolehi dalam sistem ekonomi negara Islam ini ataupun dalam kehidupan Islam ini memberi manfaat kepada kaum muslim dan memberi keadilan kepada kedua belah pihak, seperti serta pertolongan kepada golongan yang memerlukan, dan segalanya daripada rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Okey, baiklah, ini merupakan rujukan yang kami rujuk untuk melakukan pembentangan ini. Okey, sebelum kami mengakhiri pembentangan ini, kami ingin saya, wakil kumpulan saya ingin memohon maaf jika ada terkasar bahasa ataupun salah bicara. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.